Alhamdulillah dapat kita sama-sama pada malam ini, dan insyaAllah kita akan cuba membicarakan beberapa persoalan yang agak jarang-jarang dihuraikan di masjid-masjid dan di surau-surau, yang akhirnya menyebabkan umat Islam masih lagi agak keliru dan boleh juga dikatakan ketinggalan di dalam ilmu-ilmu yang melibatkan urusan keuangan mereka. Sedangkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi yang sahih, la tazulu qadam ibni Adam min 'indi rabbih yaum al-qiyamah hatta yus'al an khams. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali setelah diinterogate, ditanya, diselidik, disiasat 5 perkara. Daripada 5 itu, an umrihi fima afnah, ditanya tentang umur kamu, di mana kamu habiskan umur, dan kesihatan kamu termasuk di bawah umur itu, ya. Dan juga ditanya an syababihi fima ablah, di mana kamu habiskan tenaga pemuda kamu, kepemudaan dan kepemudian kamu, ya. Dan seterusnya akan ditanya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, di mana kamu tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dibelanjakan. Dan akhir sekali dan ditanya tentang an ilmihi fima amilah, akan ditanya tentang intellectual, ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, di mana dia pergunakan ilmu tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran dan dalam mana-mana hadis, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut berulang kali, ia membuktikan ia adalah suatu perkara yang perlu diberikan preference, ya. Maka dalam hadis ini kita dapat melihat daripada 5, 2 di antara 5 berkait dengan harta. 2 antara 5 berkait dengan harta, yang mana daripada mana sumber kita dapat dan kepada mana kita belanja, ya. Jadi oleh kerana itu jelas daripada ayat ini kepentingan untuk semua umat Islam mengambil berat tentang harta. Daripada banyak-banyak dosa tentang harta, ramai umat Islam bercakap tentang curi, rompak, rasuah dan seumpamanya, sehingga kita ada badan pencegah rasuah, ataupun yang dinamakan sekarang Suruhanjaya pencegahan rasuah. Tetapi kita tidak ada Suruhanjaya pencegahan riba. Yang kita hanya ada adalah kewangan dan perbankan Islam. Tapi itu pun dilanyak secukup-cukupnya, ya. Jadi kita akan cerita sebentar lagi, adakah perbankan Islam yang ada hari ini bermain silap mata, bermain riba di pintu belakang, ataupun ia adalah realiti, dan di mana ideal. Okey. Sebelum itu kita kena masuk dulu kepada peringkat asas. Asasnya saya perlu ulang, walaupun saya kira mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah pernah mendengar, tapi ia sangat penting. Maka saya bimbang ada orang tak pernah dengar, kita kena dengar. Iaitulah sebahagian besar manakah dosa riba itu. Kalau saudara dan saya, tuan-tuan dan puan-puan, membuka dalam suratul Baqarah ayat yang ke-275 sehinggalah ayat yang ke-281, satu muka surat ini, muka surat 47 dalam Al-Quran kita ini, sangat jelas menunjukkan siapa-siapa nak baca pasal riba, tengok betul-betul susunan ayat yang Allah letak ini. Allah mulakan dengan peristiwa orang-orang yang makan riba di akhirat, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, sampai habis. Orang yang makan riba di dunia, mereka di hari akhirat kelak, mereka tidak akan dibangkitkan kecuali seperti orang-orang yang mati akal, yang terencat akal, gila dan seumpamanya, kerana mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. So jadi ingat, Allah SWT meletakkan satu tanggungjawab yang besar kepada umat Islam untuk kamu betul-betul kenal ini jual beli, ini riba. Allah SWT tidak akan menekankan perkara ini kalau perbezaannya senang. Di mana? Perbezaan zina dengan nikah senang tak? Senang, agak senang.
Zina tak ada apa-apa saksi, tak ada apa-apa akad, terus jadi. Kahwin nikah kena ada saksi, kena ada mahar, kena ada tanggungjawab sebagainya. Tapi riba dan jual beli perlukan lebih perhatian. Kerana ada orang sudah terjebak dalam penyakit merasakan jual beli itu adalah riba yang haram. Sebab itulah Allah SWT kata, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Orang-orang yang dihumban dalam neraka ini, yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila ini, kerana mereka menghalalkan riba dan mereka menghalalkan riba dan mereka mengatakan jual beli itu adalah sama saja dengan riba, so dua-dua adalah boleh digunakan. Ini adalah satu challenge. Kemudian kita tu lompat sikit. Kemudian Allah SWT kata selepas itu, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang telah berjaya mengenal pasti, dan memang tanggungjawab kita untuk mengenal pasti apa itu riba. Selepas kita kenal, kalau kita kata saya tak kenal, tak sempatlah ustaz. Tak sempat ustaz. Tak sempatlah wahai Allah SWT nak kenal apa itu riba. Tak boleh. Sebab kita ada akal yang sihat, kita ada Al-Quran, kita ada para ulama satu dunia, kita ada kitab-kitab hadis. Tak boleh kita menjadikan alasan untuk tidak mempunyai ilmu tentang perkara sepenting ini dalam keadaan suasana yang begitu kondusif untuk kita belajar. Okey? Baik, sekarang kita kembali. Allah SWT kata sesiapa yang kembali terlibat dengan riba setelah dia tahu, dia belajar, maka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kalau sebelum ni kita dengar orang Islam mengucap dua kalimah syahadah, sejahat mana pun dia, betul tak? Yang diumpan dalam neraka dibasuh masuk dalam syurga. Diumpan dalam neraka basuh masuk dalam syurga, betul? Dan tidak akan ada sesiapa pun orang yang mengucap dua kalimah syahadah yang akan dihumban dalam api neraka jahanam dan kekal. Betul atau tidak? Tapi rupa-rupanya ada satu lagi yang orang terlupa sebut, yang ada dalam surah Baqarah. Ini ada. Hum fiha khalidun. Dihuraikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib ataupun nama glamournya Tafsir Al-Kabir. Maksud ayat ini adalah orang yang terlibat dengan riba setelah tahu pengharamannya adalah seolah-olah orang yang sudah murtad. Sampai tahap tu tak penting lagi. Maknanya kalau ada orang agaknya, kalau ada ulama nak letak dosa top 5, nombor 1 ada top 7 lah. Nabi sebut ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu 7 dosa penghapus yang besar. Riba ada dalam tu, tapi bukanlah ranking nombor 2. Tapi kita nak sebut dalam bab keuangan dia nombor 1 lah. Dia nombor 1. Dia ada nombor 1. Dan syirik memang total nombor 1 lah. Tapi riba pun antara top 3 juga. Tapi tidaklah ada ranking sebegitu. Cuma kita nak sebut dia punya severity, beratnya.